Okey, kita sudah pun tengok tumbuhan dicotyledon. Jadi bagaimana pula dengan tumbuhan monocotyledon? Jadi monocotyledon ni dia tidak mempunyai cambium vascular. Dia tak ada phloem, xylem tu dia tak ada. Kan? Jadi dia punya pertumbuhan dia hanya primer sahaja. Pertumbuhan dia hanya pertumbuhan primer sahaja. Tumbuhan monocotyledon seperti jagung tidak punya tisu berkayu. Jadi dia tak ada tisu berkayu. Kan? Dan tidak menambahkan lilitan batang dan akar. Jadi dia disebabkan dia tak ada kayu, jadi kan tidak adalah pertumbuhan untuk membesarkan dia punya lilitan batang dia, lilitan akar, tak ada. Okay, namun begitu terdapat setengah tumbuhan seperti Dracaena spesies dan Yucca spesies yang menjalani pertumbuhan sekunder kerana batang tumbuhan ini mempunyai cambium vascular di korteks. Jadi dekat korteks dia tu ada cambium vascular. Okey, cambium vascular ini boleh membahagi untuk membentuk parenchyma korteks sekunder di sebelah luar dan berkas vaskular sekunder di sebelah dalam. Jadi kamu tengok dalam gambar ni lah, yang mana di luar sekali adalah epidermis, kemudian kita ada cambium di sini, kemudian korteks sekunder, yang ni lapisan yang kedua ni, dan ada berkas vaskular primer dan berkas vaskular sekunder. Okey, jadi akar tumbuhan monocotyledon pula lazimnya tidak menjalani pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder ni, ini per batang ini per batang. Kalau akar dia tak ada pertumbuhan sekunder. Ini untuk tumbuhan monocotyledon, dia tidak ada. Kan? Kalau pada batang kan, setengah pokok ada pertumbuhan sekunder. Setengah pokok dia hanya pertumbuhan primer sahaja. Dia tidak ada pertumbuhan sekunder. Sebab apa? Sekunder ni akhirnya dia akan membentuk tisu berkayu kan. Tapi monocotyledon ni dia tak ada tisu yang berkayu. Jadi dia tidak akan melakukan pertumbuhan sekunder. Okay, kita tengok kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi sebenarnya setiap pertumbuhan ni dia ada kepentingan dia lah. Kan? Kalau macam primer ni, dia adalah untuk menghasilkan sel-sel baru. Untuk tujuan pun untuk pemanjangan pokok. Kalau berlaku di pucuk, dia untuk memanjangkan pucuk tu, mengeluarkan daun-daun muda yang baru. Kalau macam berlaku pada akar, dia supaya apa? Dia sentiasa ke dalam kan, dia untuk mencari air kan. Jadi dia sentiasa lakukan pertumbuhan primer kan, untuk memanjangkan sampailah ke maksimum lah. Kalau macam daun ni dia perlukan cahaya kan. Jadi dia akan bertumbuh lagi tinggi untuk bersaing antara pokok-pokok yang lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, membolehkan pucuk tumbuh ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari dan akar pula tumbuh ke bawah bagi mendapatkan air. Seperti mana saya sebut tadilah, iaitu primer ni, pertumbuhan primer ni dia untuk mendapatkan sumber air. Kalau itu pada akar, kalau pada tumbuhan pada daun pula, dia untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi mereka tidak ada cara lain melainkan mereka kena panjangkan lagi kan. Panjangkan lagi. Kalau macam pucuk tu tinggikan lagi untuk dapatkan cahaya matahari. Okey, menghasilkan xylem primer yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Jadi xylem ni kan, dia punya fungsi dia adalah untuk mengangkut air kan, daripada dalam tanah sana tu, akar dia akan mengambil air dan dia akan bawa air tu macam straw kan, macam satu laluan macam straw tu, dia akan bawa sampai pergi ke daun. Okey, kalau macam selain daripada itu, okey, tujuan pertumbuhan primer juga adalah untuk menghasilkan phloem primer yang berfungsi untuk mengangkut bahan organik dari daun ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain. Jadi bila mana dah hantar ke daun, daun pun dah hasilkan fotosintesis.
Jadi makanan tu akan dihantar ke bahagian-bahagian yang lain, kan. Glukos yang terhasil akan dihantar ke bahagian-bahagian yang lain. Jadi itu tugas phloem pula. Air diangkut oleh xylem daripada akar pergi ke daun. Kalau daripada daun pergi ke seluruh bahagian lain, itu adalah tugas phloem. Okey, kalau pertumbuhan sekunder, pertumbuhan sekunder pun dia ada dia punya kepentingan dia, kan. Dia untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan dicotyledon dengan adanya pertambahan lilitan batang dan akar. Jadi bila mana kamu kena ingat macam ni, primer dia akan panjangkan. Kalau sekunder dia akan besarkan lilitan. Dia akan membesarkan lilitan batang tu. Itu tujuan sekunder. Jadi sekunder ni dia akan besarkan lilitan tu. Daripada kecil macam ni dia akan besar je macam tu, kan. Sebab apa? Dia dah bertumbuh keluar gini, menyebabkan apa? Dia makin lama makin besar, Jadi makin lama makin besar, dia akan memberikan sokongan mechanical, kan. Jadi kalau pokok tu tinggi, akarnya besar, jadi dia akan bertahan lah. Kalau pokok tinggi, akar kecil macam tu saja, tak ada perubahan, jadi dia akan mudah tumbang. Okey, menghasilkan tisu xylem dan tisu phloem yang baharu bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang telah mati atau rosak. Okey, ini adalah fungsi pertumbuhan sekunder lah. Kalau primer tadi, first tumbuhan tu akan menghasilkan xylem, phloem. Tapi bila dah lama-lama, phloem dan xylem ni akan mati. Dia macam sel-sel lain juga, dia akan mati. Jadi pertumbuhan sekunder ni akan pastikan tisu-tisu yang lama ni akan sentiasa diganti. Okey, yang ketiga, menghasilkan xylem sekunder dan phloem sekunder untuk pengangkutan air, garam, mineral dan bahan organik. Okey, menghasilkan tisu berkayu di mana tisu berkayu ini terhasil daripada tisu xylem di bahagian tengah yang telah tua. Jadi xylem yang dah tua tu, yang tadi yang primer tadi kan, yang terhasil pada pertumbuhan primer tu, lama-lama dia akan tua, kan, dan dia akan membentuk menjadi kayu. Okey, itu untuk pertumbuhan sekunder lah. Kemudian menghasilkan tisu berkayu di mana tisu berkayu ini terhasil daripada yang tadi juga. Menghasilkan tisu gabus yang berfungsi untuk perlindungan dari serangan parasit dan serangga. Okey, tisu gabus ni berada di luar pokok tersebut lah, kan, di luar pokok. Seperti kamu tengok ni, ini gabus ni. Semalam saya ada cerita pada kamu dah ni. Lama-lama gabus tu akan berkeriput, dia akan jadi macam tu. Sebenarnya sebab kenapa pokok-pokok ni yang dah tua, yang kamu tengok yang dah besar lah, dia ada keriput-keriput kat luar dia tu, kan. Itu sebenarnya untuk pertahanan, untuk pertahanan sel-sel di bahagian dalam. Kat luar dia dah kasar macam tu, dia payahlah air ke bakteria ke nak tembus masuk. Okey, yang kelima, yang keenam, meningkatkan tempoh hayat pokok untuk tujuan pembiakan dan kemandirian spesies. Jadi kalau pertumbuhan tu, contohnya dicotyledon, dia mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi biasanya pertumbuhan sekunder ni adalah pokok-pokok yang berkayu. Pokok-pokok yang berkayu memang dia akan mengalami pertumbuhan sekunder. Tujuannya apa? Supaya dia lagi besar, lilitan pokok tu makin lama makin dibesarkan. Begitu juga dengan lilitan akarnya juga akan dibesarkan supaya apa? Memberi sokongan kepada pokok tersebut. Dan biasanya dengan dia tingkatkan lagi tempoh hayat dia, jadi dia akan boleh membiak dengan lebih banyak lagi sebab hayat dia panjang, kan. Dia akan berbunga, akan mengeluarkan biji. Jadi ini akhirnya akan menjadi anak-anak dia lah. Jadi dia akan memastikan kemandirian spesies dia sentiasa ada lah, sentiasa terjaga. Mandiri ni maksudnya dia boleh memastikan keturunan dia ada sampai kesudahnya, dia menguasai tempat tu, dia menguasai kawasan tu, dia tidak matilah, kan. Sebab apa? Keturunan dia sentiasa bersambung-sambung. Okey, perbandingan di antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan eudicot. Okey, jadi sebenarnya ada tumbuhan ni dia mengalami dua-dua, kan. Dia mengalami primer dan mengalami sekunder. Itu dicotyledon lah.
Kan? Ada tumbuhan monocotyledon ni, contohnya monocotyledon, dia hanya mengalami pertumbuhan primer. Jadi apa persamaan pertumbuhan-pertumbuhan ni? Okey, dari segi persamaan, kedua-duanya melibatkan proses mitosis. Jadi akar dengan pucuknya, kedua-duanya mengalami mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru. Dan kedua-duanya menambah bilangan sel dalam tumbuhan. Yes, dah tentulah dia nak menambah pemanjangan akar, pemanjangan untuk membesarkan lagi lilitan pokok. Dua-dua tu memerlukan pertambahan sel. Dan juga yang terakhir sekali, kedua-duanya berlaku dalam tumbuhan dicotyledon. Yes, kalau primer, sekunder ni, dua-dua ni memang berlaku dalam dicotyledon. Kalau satu sahaja, contohnya primer sahaja, itu berlaku dalam monocotyledon. Okey, apakah perbezaan pertumbuhan-pertumbuhan ni pula? Okey, kalau untuk primer ni, pertumbuhan yang berlaku pada meristem apex. Jadi pertumbuhan primer ni dia berlaku pada hujung pucuk dengan hujung akar. Yang mana kedua-duanya kita panggil meristem apex. Jadi tapi kalau untuk pertumbuhan sekunder, pertumbuhan yang berlaku di meristem lateral, cambium vascular dan juga cambium gabus. Jadi pertumbuhan dia ke arah tepi pula kan. Dia berlaku di tepi-tepi, di bahagian-bahagian lilitan pokok tersebut. Macam batang pokok kan, tengah-tengah akar. Dia tak berlaku di mana, di hujung-hujung pokok. Tidak, dia berlaku di tengah-tengah batang pokok kan. Di tengah-tengah akarnya. Di situlah berlaku pertumbuhan sekunder. Okey, kalau pertumbuhan primer ni dia menambahkan ketinggian pokok dengan pemanjangan pucuk dan akar. Okey, ini adalah tujuan utama untuk primer. Dia akan pastikan akar makin ke dalam supaya dia boleh cari air, pucuk makin ke atas supaya dia dapat cahaya matahari. Tapi kalau pertumbuhan sekunder ni, dia memastikan diameter. Diameter ni dia punya ukur lilit dia makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Itu sekunder. Kalau primer, dia makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke dalam. Kalau akarnya makin lama makin ke dalam untuk dapatkan air. Okey, selain daripada itu, pertumbuhan primer ni, dia epidermis, cortex dan tisu vaskular terhasil selepas pertumbuhan primer. Jadi ketiga-tiga ni, iaitu epidermis, cortex dan tisu vaskular ni, dia terhasil selepas pertumbuhan primer. Kalau yang lain pula, macam kulit kayu, periderm, lenticel, phloem sekunder, xylem sekunder, ini terhasil dalam pertumbuhan sekunder. Jadi saya minta kamu tolong bezakanlah antara kesemua struktur-struktur yang ada dalam tumbuhan tu. Kan? Kalau primer, apa dia dilakukan oleh pertumbuhan apa? Pertumbuhan primer ni menyebabkan apa yang terhasil. Kalau sekunder ni kan, apa yang terhasil daripada pertumbuhan sekunder. Jadi itu kamu diminta untuk bezakan dan cari maklumat pasal tu lah.